Hai, saya mulakan pembentangan kumpulan 7 dengan memperkenalkan nama-nama ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Nur Azim, Nur Izzati, Aina Batrisha, Farah Zaidah, saya sendiri Nur Syazrin dan juga Nur Syakira dan juga Nur Azrina. Sekarang kita orang ada 7 orang dalam kumpulan 7 ni. Kita mulakan dengan objektif pembelajaran yang telah kami tetapkan. Sebelumnya, suka saya maklumkan bahawa kumpulan kami telah memilih subjek Bahasa Melayu, khususnya topik penjodoh bilangan. Objektif pertama dalam pembelajaran topik ini ialah memberi pendedahan tentang penjodoh bilangan. Seperti yang kita tahu, pelajar pada mulanya, diorang tak tahu yang setiap objek ni menggunakan penjodoh bilangan tertentu. Sebagai contoh, sebatang pensel, sehelai kertas dan juga selembar benang. Objektif kedua adalah mengenali dan memahami jenis-jenis penjodoh bilangan. Melalui pembelajaran khususnya dalam topik penjodoh bilangan ini, pelajar akan dapat secara terus mengenal pasti apakah penjodoh bilangan yang sesuai digunakan untuk objek-objek. Contohnya, bila diorang tengok je pensel, diorang tahu pensel akan gunakan penjodoh bilangan sebatang. Diorang tengok je sungai, diorang akan tahu sungai akan guna penjodoh bilangan sebatang sungai. Objektif ketiga ialah dapat membezakan dan mengenal pasti setiap penjodoh bilangan. Melalui pembelajaran ini, murid-murid akan dapat mengenal pasti. Seperti yang saya cakap tadi, diorang dapat kenal pasti apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk setiap objek. Dan juga diorang dapat membezakan adakah betul untuk sebatang pensel akan gunakan penjodoh bilangan sehelai. Macam tu lah. Diorang akan dapat tahu yang pensel, pen dan sebagainya akan gunakan penjodoh bilangan yang mana, macam tu. Seterusnya, kita bincangkan kaedah pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang pertama, bersoal jawab tentang bahan yang disediakan oleh guru seperti botol, pisang dan payung. Dalam kaedah pembelajaran yang digunakan ini, guru akan menyediakan objek-objek seperti botol, pensel, payung dan sebagainya agar murid dapat membayangkan ataupun murid akan dapat lihat dengan jelas apakah pembelajaran yang ingin guru sampaikan. Kaedah pembelajaran yang kedua ialah meminta murid-murid untuk membentuk satu kumpulan bagi menganalisis penjodoh bilangan yang sesuai bagi bahan yang diberikan. Melalui kaedah ini, guru akan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan dalam setiap kumpulan tersebut akan disediakan beberapa objek. Contohnya 1 hingga ke 3 objek macam itulah. Jadi setiap kumpulan akan bincangkan sama-sama apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk setiap objek yang telah diberikan. Contohnya kumpulan pertama akan dapat kertas, buku dan juga pensel. Jadi dalam kumpulan tersebut, murid-murid akan bincangkan apakah penjodoh bilangan yang sesuai, yang betul untuk objek yang telah diberikan tersebut. Melalui kaedah pembelajaran ini, bukan sahaja murid dapat tahu mengenal pasti yang apa penjodoh bilangan yang betul, tetapi mereka juga dapat bertukar pendapat dan juga bertukar maklumat antara ahli kumpulan yang lain. Kaedah pembelajaran yang ketiga pula ialah guru membimbing murid-murid bagi menyelesaikan masalah. Melalui kaedah pembelajaran ini, murid-murid dapat secara langsung dapat tahu apa kesalahan dorang. Macam contohnya, murid ni cakap yang untuk pensel gunakan sehelai pensel. Jadi guru sepatutnya akan membetulkan kesilapan tersebut agar murid terus sedar yang oh bukan, ini salah. Jadi murid tersebut tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Murid tersebut akan lebih faham yang untuk objek macam ni guna penjodoh bilangan apa, untuk objek ni guna penjodoh bilangan apa, macam tu. Okay, kita teruskan dengan topik kita, penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Contohnya, 3 batang pensel, 3 helai kertas dan sebagainya. Seterusnya, penjodoh bilangan juga digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Berikut yang tertera adalah penjodoh bilangan kita yang pertama, iaitu sebatang. Penjodoh bilangan sebatang ini sering digunakan untuk menunjukkan objek yang keras, lurus dan juga panjang. Contoh objeknya ialah sebatang penyapu,
sebatang sungai, sebatang pokok, sebatang lilin dan juga sebatang pensel. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah sebentuk. Ia merujuk kepada sesuatu yang berlekuk atau melengkung. Contohnya, sebentuk cincin, sebentuk subang dan akhir sekali sebentuk mata kail. Tidak kita lupakan penjodoh bilangan yang selalu sangat kita dengar, iaitu sebuah. Sebuah ni dia merujuk kepada sesuatu yang besar, tempat, bangunan atau kenderaan. Contohnya kita selalu dengar sebuah motosikal, sebuah almari dan juga sebuah rumah. Okey semua, kita beralih kepada penjodoh bilangan sebilah, di mana ia menunjukkan objek yang tajam seperti gunting, pedang, kapak, keris dan juga gergaji. Tajam kan? Kita pergi kepada penjodoh bilangan yang seterusnya, iaitu sekeping. Ia digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang rata, nipis dan juga lebar. Sebagai contoh, biskut, gambar dan juga roti. Semua nak tahu tak penjodoh bilangan kita yang terakhir? Penjodoh bilangan kita yang terakhir iaitu sering kita dengar, iaitu sekelompok. Apa tu? Penjodoh bilangan ini amat luas kerana ia menunjukkan sesuatu yang besar bilangannya, seperti sekelompok awan, sekelompok bintang dan juga sekelompok burung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar kamu penjodoh bilangan. Jadi kamu tahu tak apa itu penjodoh bilangan? Okey, pertama sekali penjodoh bilangan ni penjodoh bilangan digunakan dalam kata bilangan seperti nama. Jadi penjodoh bilangan ni bagi kita menentukan sesuatu mengikut saiz, rupa, bentuk dan sebagainya. Okey, mesti kamu semua tak faham lagi apa maksud cikgu. Jadi hari ini cikgu akan bagi contoh lah, bagi memudahkan kamu memahami penjodoh bilangan. Okey, jadi yang pertama, penjodoh bilangan yang pertama, cikgu akan tunjukkan mengenai sebatang. Sebatang ni, ia merupakan objek yang keras, panjang dan juga lurus. Okey, sebagai contoh, seperti yang terdapat di hadapan, kita ada penyapu. Penyapu ia merupakan satu objek yang keras dan juga panjang. Lepas tu dia bagi sebatang penyapu. Okey, bagi contoh kat depan ni juga kita ada sebatang pen. Dia keras dan juga panjang. Anak-anak, seterusnya sekarang kita belajar sebuah. Jadi sebuah tu merupakan benda yang besar, tempat, bangunan dan kenderaan. Jadi contoh-contoh sebuah ialah sebuah motosikal, seterusnya sebuah almari. Yang ketiga pula ialah sebuah rumah. Contoh kamu depan kamu je, sebuah kelas. Sebab apa? Sebab kelas ni besar, betul tak? Betul. Jadi yang terakhir kita belajar sebilah. Okey, sebilah tu merupakan sesuatu yang tajam seperti gunting, pedang, kapak, keris serta gergaji. Okey, baik. Yang tu merupakan sebilah merupakan penutupan bagi kita punya sesi mengajar hari ini. Jadi cikgu, Kesimpulan didik SD, pada hari ini kita telah belajar 4 penjodoh bilangan, iaitu sebatang, sebentuk, sebilah dan juga sebuah. Kesimpulan yang kita dapat daripada pembelajaran hari ini, kita boleh mengaplikasikan penjodoh bilangan itu dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja daripada kami.